أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, untuk kelas tajwid kita pada hari ini, sila buka muka surat 36. Sila buka muka surat 36. Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu pelajaran yang kelima, dan ini merupakan tajuk ataupun pelajaran yang terakhir. Ya, ini adalah pelajaran yang terakhir, tajuk yang terakhir. Pada minggu yang lepas kita sudah pun belajar tentang lam tarkib. Ya, kita sudah pun selesai tajuk lafzul jalalah. Kita dah belajar tentang lam tebal dan kita dah belajar tentang lam tarkib, lam nipis. Dan kita sudah pun belajar contoh-contohnya. Jadi pada hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir, iaitu tajuk yang kelima ataupun pelajaran yang kelima. Boleh buka muka surat 36. Muka surat 36. Baik. Muka surat 36, buku teks tajwid. Baik, pelajaran kelima. Tengok Ustaz punya skrin. Pengenalan resam Osmani. Baik, tajuk yang kelima ini kita akan belajar tentang apakah itu resam Osmani. Resam Osmani itu apa? Kita akan belajar tentang resam Osmani. Baik, kita baca dulu dekat kotak warna kuning ni. Kita nak tengok apa yang kita akan belajar. Baik, kita baca. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyebut pengertian resam Osmani. Murid dapat menyebut pengertian resam Osmani. Yang kedua, mengenal dan memahami sejarah ringkas resam Osmani. Kita akan belajar tentang sejarah macam mana resam Osmani dimulakan ataupun diguna pakai. Kemudian yang ketiga, menyenaraikan tahap penulisan Al-Quran. Ya, kita akan belajar tentang apakah tahap-tahap, apakah peringkat penulisan Al-Quran. Yang keempat, menyebut kelebihan resam Osmani. Ya, kita akan tengok apakah kelebihan resam Osmani. Maknanya apa specialnya resam Osmani ini. Yang kelima, kita akan belajar juga dalam tajuk ini membezakan penulisan imla'i dan resam Osmani. Kita akan dapat membezakan macam manakah tulisan Al-Quran secara imla'i dan bagaimana pula penulisan Al-Quran secara resam Osmani. Baik. Ini ada 5 perkara yang kita akan belajar dalam tajuk yang terakhir ini. Cuma pada hari ini kita akan tengok satu sahaja, iaitu kita akan belajar pengertian resam Osmani sahaja dulu. Yang lain-lain kita akan belajar dalam kelas yang seterusnya. Jadi buka muka surat 36, kita akan tengok kotak warna coklat ni, iaitu kita nak belajar tentang apakah maksud, apakah pengertian resam Osmani. Baik, kita baca dulu. Pengertian resam Osmani. Resam Osmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran, serta mula digunakan pada zaman Khalifah Osman bin Affan. Baik. Ustaz ulang balik.
Kita ulang balik. Baca sama-sama. Resam Uthmani adalah satu bentuk penulisan yang mempunyai beberapa kaedah dalam menulis ayat Al-Quran. Kita berhenti sampai sini dulu. Baik, dengar Ustaz nak terangkan. Resam Uthmani apa? Resam Uthmani adalah satu bentuk cara menulis Al-Quran. Ya. Resam Uthmani adalah salah satu bentuk cara menulis ataupun salah satu bentuk penulisan Al-Quran. Maknanya nak tulis Al-Quran pun ada kaedah-kaedahnya. Jadi di antara satu bentuk penulisan Al-Quran adalah secara resam Uthmani. Baik. Yang kita baca Al-Quran selama ini, ya, yang kamu baca dekat rumah, yang kamu guna dekat dalam kelas sebelum ini, Al-Quran yang kamu guna itu adalah Al-Quran yang ditulis secara resam Uthmani. Jadi nak tahu resam Uthmani itu macam mana? Yang kita baca selama ini itulah resam Uthmani. Al-Quran yang kita biasa pakai dekat rumah, yang kita biasa pakai dekat sekolah, maka Al-Quran yang kita pakai itu adalah penulisannya adalah secara resam Uthmani. Jadi rupa-rupanya kita dah lama dah kita pakai resam Uthmani. Cuma baru kita nak belajar resam Uthmani itu macam mana. Baik, kita sambung sikit. Serta mula digunakan pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Baik, jadi resam Uthmani ni diguna bila? Resam Uthmani mula diguna pakai, bentuk penulisannya mula diguna pakai bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan yang lalu. Jadi lama dah sebenarnya. Bukan zaman sekarang baru nak guna. Resam Uthmani yang kita pakai tu. Sebenarnya memang dah lama, iaitu sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Khalifah Uthman bin Affan ni siapa? Khalifah Uthman bin Affan adalah di antara salah seorang sahabat Nabi yang paling utama. Yang ketiga, yang pertama Saidina Abu Bakar, khalifah yang pertama. Kemudian khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dan yang ketiga, Khalifah Uthman bin Affan. Jadi setelah Nabi SAW wafat, maka digantilah pemimpinnya, Nabi Muhammad itu ataupun pemimpin digantikan oleh Saidina Abu Bakar. Kemudian Saidina Abu Bakar pun meninggal, wafat, digantikan pula dengan Saidina Umar. Saidina Umar wafat, digantikan pula dengan Khalifah Uthman. Jadi Khalifah Uthman itu pada ketika itu bermulalah pemakaian bentuk penulisan Al-Quran secara resam Uthmani. Boleh faham? Baik, jadi Ustaz ulang balik sebelum kita tutup kelas. Apa itu resam Uthmani? Resam Uthmani adalah cara menulis Al-Quran, satu bentuk penulisan Al-Quran yang mempunyai beberapa kaedah dan mula diguna pakai pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Jadi Al-Quran yang kita baca selama ini, penulisan seperti itu sudah lama diguna pakai, iaitu bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Ingat nama ni, Khalifah Uthman bin Affan. Ini antara soalan yang selalu ditanya di dalam periksa, selalu ditanya dalam kertas soalan adalah bilakah bermulanya penulisan resam Uthmani. Kalau soalan macam tu keluar, apa nak jawab? Jawapannya adalah penulisan resam Uthmani bermula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Boleh? Baik. Begitu. Jadi pada hari ini kita telah pun belajar tentang apakah pengertian resam Uthmani. Pada kelas minggu hadapan, insya-Allah kita akan terus pula membaca dan belajar tentang bagaimanakah sejarah mengenai resam Uthmani. Kita nak belajar sedikit tentang sejarah macam mana resam Uthmani itu diguna pakai.
Baik, jadi Ustaz akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.